Ada yang macam tu juga aku ni. Itu yang aku cakap tadi. Mungkin boleh percaya yang test tadi tu. Hello, Assalamualaikum. Saya Rid. Dan saya Roy. Kalau korang dekat sini, mana korang dekat College Card Podcast. Alright. Wah, dah episod 2 kita kali ni, Dah Roy. episod 2 kita ni. Alhamdulillah, kita dah orang kata apa, melangkah ke tempat yang baru. Betul. Rasa macam baru semalam episod 1 ni Kan, kita ni. baru semalam kan. Sekejap je masa ni. Tapi Alhamdulillah dah episod 2. Kita nak buat yang lagi baik dan lagi baik kalau boleh. Dengar cerita hari ni kita ada guest, Roy. Lebih kurang macam tu lah ceritanya. Guest kita bukan biasa-biasa. Seorang doktor. Seorang doktor. Kalau macam tu kan. Ni doktor yang cek-cek badan ke? Bukan. Masalah? Ini kalau doktor cek badan tak sesuai kat sini. Tak sesuai. Ini doktor cek kertas orang panggil. Doktor cek kertas. Jadi apa kata kita mau persilakanlah. Dr. Zuri. Okey. Assalamualaikum, doktor. Waalaikumsalam. Terima kasih atas jemputan. Sama-sama. Sihat doktor? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Oh, doktor, hari ni kita nak borak santai lah dekat topik yang kata apa, kerap jugalah kita dengar dekat isu ni kat kanak-kanak, dekat tadika-tadika, taska-taska, doktor kan. Apa kita nak tanya ni? Kita nak pergi lebih dalam lagi. Sebab kadang-kadang setengah orang ni dia tahu benda tu tapi tak tahu lebih dalam. So dengan adanya doktor kat sini, kita nak tanya beberapa soalan untuk doktor terangkan lebih lagi supaya orang lebih senang faham untuk tajuk yang kita nak bawa hari ni. Okey. Tajuk apa tu? Tajuk kita ADHD. ADHD. Bagaimana kita tahu ADHD ni, kalau macam bila orang dengar je, mau kepada kanak-kanak yang tengah tidur diam. Betul ke macam tu, doktor? Ya, betul. Sebab ADHD tu kalau dalam bahasa Inggerisnya Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Mana kata memang anak-anak ni tak boleh nak duduk diam lah. Kalau kita tengok ciri-ciri anak-anak yang dalam kategori ADHD ni, mereka memang tak boleh duduk diam. Dan ada juga orang kata anak-anak ADHD ni adalah anak yang terlebih tenaga, sangat energetik. Kira macam dia orang tak payah makan gula lah. Tak payah makan gula. Kalau terlebih gula, dia lagi lebih hyper lagi. Faham. Dia lain macam dia punya tenaga daripada kanak-kanak biasa. Macam tak erti penat. Macam bateri tak pernah habis. Kalau kita bateri habis, kita pun erti penat. Tapi dia orang tak erti penat. Itu ADHD. Ada special dekat situ Dia punya tenaga lain macam. Kiranya tak payah power bank. Kadang kita yang penat layan diorang ni. Tak payah power bank. Tak payah bank. Memang bateri dia besar panggil lah. Orang kata apa, handset Nokia. Okay. Dia punya tenaga lain macam tu. Jadi kalau macam mana kita macam nak kenal kanak-kanak tu ada ADHD tak? Kira macam kanak-kanak tu ada simptom-simptom ke, dia ada tanda-tanda awal ke sebelum kita dapat detect dia ADHD? Okey, kebiasaannya kalau kita nak kenal kanak-kanak yang dalam kategori ADHD ni, kita boleh nampak dalam 4 faktor utama lah. 4 perkara utama yang kita boleh tengok. Yang pertamanya, memang dia susah nak terima arahan. Yang pertamanya, bagi arahan dia bukan degil, dia susah untuk menerima arahan sebab pemprosesan maklumat apa yang nak disampaikan kepada mereka itu tak sampai dengan jelas untuk mereka. Yang kedua adalah mereka adalah kurang tumpuan. So kalau kita buat dalam, contohnya kalau kita sebagai seorang guru nak bagi pengajaran kepada dia, so kita kena ambil perhatian dia dulu sebelum kita mulakan pengajaran. Kalau tak, memang mereka tak boleh bagi tumpuan sebab mereka ni banyak sangat distraction. Orang lalu lalang mereka tengok, bunyi bising mereka tengok, ada saja benda yang distract mereka. Okey, kurang tumpuan. Yang ketiganya adalah mereka ni hyperaktif. Macam kita cakap mula-mula tadi, mereka ni memang tak boleh duduk diam. Dan yang akhirnya adalah mereka impulsif. Impulsif ni adalah mereka mengikut kata hati. Apa yang mereka nak buat, mereka buat je. Mereka nak lintah jalan, mereka lintah jalan je. Mereka nak ambil kawan punya barang, mereka ambil je. Itu impulsif. Dia ikut suka hati dia. Dia ikut suka dia je. Itu kena buat sakit hati. Betul. Betul. Kalau dia nak buat apa-apa, dia main buat je. Itu kita panggil impulsif. So kalau kita ada ciri-ciri macam tu, kita dalam kategori ADHD jugalah. Faham kat situ. Lepas tu kan, ADHD ni dia pengaruh tak kanak-kanak tu dekat sekolah dengan perkembangan kanak-kanak tu sendiri? Mengganggu ke macam mana ke? Ya, kalau dari segi ADHD ni dia memang banyak
dia mempengaruhi dia punya akademik lah. Sebab pertama dia tak boleh fokus, keduanya dia tak ada tumpuan. So memang dia memberi kesan kepada pencapaian akademik dan juga dari segi sosial lah. Dia tak boleh nak bersosial sangat dengan orang. Sebab dia punya impulsivity tu, kalau dia nak ambil barang kawan, dia ambil je. Maknanya kata dari segi sosial tu mereka sangat kurang dari segi interaksi sosial dengan kawan-kawan mereka. Dia ada masalah sikit kat situ lah, sosial Dia tu. ada masalah dekat situ sebelum dia diberi intervensi awal. Kalau selepas diberi intervensi awal, insya-Allah semua perkara ini boleh dirawat. Faham. Kiranya nak kata kanak-kanak yang ada ADHD ni, kalau macam dia nak bergaul atau nak cari kawan baru tu, dia ambil masa lah. Betul, dia ambil masa. Jadi kiranya dia boleh ke tak sebenarnya buat kawan? Boleh, dia boleh buat kawan kalau kita bagi intervensi awal. Makna kata kalau kita buat identifikasi awal, kita kenal budak ni mengalami masalah ADHD, so kita bagi intervensi ataupun modifikasi tingkah laku, insya-Allah dia boleh. Kalau tak diberi awal, itu masalahnya. Bila orang kata melentur buluh biar daripada rebupnya. Kalau dah besar baru nak bagi intervensi awal, modifikasi tingkah laku, maka lambatlah proses. Faham. Itu dah bukan intervensi awal dah tu. Itu Itu dah lain macam dah tu. Kalau dah besar pun macam tu kat perangai dia. Itu memang kena libas lagi. Maksud kalau yang kita tak tumpukan dekat intervensi awal ni, kalau sampai besar kita biar, contohnya mak bapak yang tak apa perasan benda tu kan. So time besar pun dia masalah juga ada ni. Sekejap bro. Sebelum tu doktor, macam doktor tadi kata intervensi awal tu kan. Jadi boleh tak kalau doktor terangkan sikit apa itu intervensi awal? Kira risau ada penonton yang tertanya-tanya apa tu intervensi awal. Intervensi awal ni seperti kita bagi rawatan awal lah kepada anak-anak yang seperti ini. Dan kebiasaannya bukan mak ayah tak boleh kesan, mak ayah dah boleh kesan. Cuma mak ayah tak tahu simptom apa sebenarnya yang anak mereka alami. Mereka ingat anak mereka ni, kalau orang Penang kata ketegak, ataupun orang Kelantan kata orang kata buah lah. Tak dengar kata, susah nak dihandle. Tapi sebenarnya dia ada simptom yang seperti itu sebab ciri ataupun simptom ADHD tu dah ada dalam diri mereka. Kalau kita kata tak boleh kesan daripada awal, sebenarnya anak ini boleh dikesan daripada awal. Kita boleh nampak lah. Kita boleh nampak awal. Lain macam dia punya perangai dia. Kalau orang kata buah tu buah lain macam lah. Bukan buah biasa-biasa. Bukan biasa-biasa lah. Ini budak ni lain macam punya perangai ni. Kalau macam saya dulu, mak saya pernah cerita yang mana masa saya kecil saya buah betul tau. Saya tak tahulah saya ni ada ADHD ke apa, tapi boleh kata banyak lah spek saya dah patahkan. Spek orang lah, pupu-pupu. Kira ADHD ke macam mana tu? Tidak, bukan. ADHD ni kita nampak dari segi dia punya kelakuan, dia punya tabiat, dia punya attitude, dia sangat berlainan daripada anak biasa lah. Kalau anak biasa, kalau setakat spek mata pecah 2-3 kali tu mungkin clumsy ataupun mungkin cuai. Kalau ADHD ni memang kalau barang dia pun dia mudah hilang barang dia. Kadang-kadang dia lupa pun dia letak kat mana barang dia. Ya. Aku ada baca tu. Dia pun pelupa kat sebenarnya. Dia tak tahu dah kat mana. Lepas tu nanti mulalah pergi tempat lain pula. Ada ke ciri macam tu? Rasa kalau saya sebagai kawan dia, saya rasa saya ada lah doktor sikit. Kalau tak banyak tu sikit lah doktor. Kenapa rasa macam kena diisi ni? Sebab saya tak tahu lah betul ke tak. Tapi sebelum ni saya ada orang kata ambil self-diagnose dekat certain website, contohnya healthcare, certain healthcare yang ada ADHD diagnose ni, saya try buat. Tapi saya tak tahulah benda tu benda baik ke tak. Dia tulis macam dalam 50 lebih kata, ini kiranya aku ada ADHD ke tak ada? Kecenderungan dia tu ke? Ada kecenderungan tu? Ada, kira macam saya nak tahu ini kira ADHD ke tak? Tak, dia ADHD ni dia perlukan rawatan khusus, dia perlu intervensi awal, dia perlu kita buat modifikasi. Kalau setakat ni dulu kecil mak kata buah, tapi sekarang dah besar dah okey, dia kata okey lah, bukan ADHD lah. Sebab ADHD ni dia berpanjangan. Sampai ke dia dewasa, kalau tak diberi intervensi awal macam itulah dia sampai ke macam itulah dia. Kalau tak diberi intervensi awal, tak diberi modifikasi tingkah laku. Kalau diberi, insya-Allah okey. Kira kalau macam dia dah dewasa, kita boleh detect tak dia ada ADHD ke tak? Nampak
obvious, Contohnya? mereka lebih ketara lah dari segi kelakuan. Tapi kebiasaannya benda ini dia akan makin berkurangan bila umur mereka makin meningkat. Sebab mereka juga belajar daripada persekitaran. Faham. Sebab ADHD ni dia berbeza dengan kategori kanak-kanak ketidakupayaan yang lain. Autism ke, kategori-kategori ketidakupayaan lain. Sebab mereka dilahirkan normal macam kita. Physically normal, handsome, kacak, bergaya, semua sama macam kita. Tak ada nampak ketidakupayaan lain, cuma mereka hyperaktif. Maknanya yang perkembangan tu semua sama lah, senang faham Sama. apa semua, kefahaman dia. Sama. Cuma mereka tak ada tumpuan, sebab tu mereka dapat low grade dan berbanding dengan kawan lain. Mereka kurang fokus. Mereka ada impulsivity. Kalau orang biasa mungkin kecil buah, tapi dia ada dia bukan tak ada impulsivity. Mana kata dia nak tengok, nak lintas jalan tu dia tengok kiri kanan. Kalau budak ADHD main lintas, Tak ada dia main lintas je. Itu tiba-tiba melintas. Faham. Betul. Saya kalau maksud dia kalau yang dia makin besar makin kurang ADHD tu kan. So berapa persen, kalau ada tak dia persen macam sikit je ADHD ni ke bila dah ada ADHD memang memang Dia masalah ni static budak je. ni? Tak. ADHD pun ada banyak kategori. Ada mild, moderate and severe. Kalau mild ni dia nampak sikit-sikit je ciri-ciri dia. Moderate ni dia pertengahan. Kalau severe ni memang kategori yang sangat Memang ketara lah benda tu. Ketara lah perkara-perkara tersebut. Dan kalau dia belajar daripada persekitaran, kita buat modifikasi tingkah laku, benda tu makin kurang. Faham. So ikutkan apa yang doktor cerita, sebagai kawan aku rasa mungkin ada sikit lah. Apa yang tengah tadi doktor moderate mungkin lah sikit. Mungkin lah, kita tak tahu kan. Kiranya kena buat apa tu test ni. Kena buat test. So atas Allah. Dia bukan test mata-mata. Kalau kita nak kesan seseorang itu ada ADHD ataupun tak, dia kena melalui ujian yang secara komprehensif. Makna kata ujian yang dibuat oleh bukan saja medical doctor, dia kena ada ujian pencerapan yang diberikan kepada ibu bapa, nominasi ibu bapa, nominasi daripada guru dan ujian psikologi lah. Banyak lah. Baru dapat kita labelkan ataupun kategorikan seseorang itu ada ADHD. Banyak juga banyak lah proses dia punya dia kan. Dia bukan boleh main test-test dekat online je. Dia bukan online je. Kita tak ada lah. Tapi agak percaya lah juga. Macam ada lah. Tapi ni saya pernah dengar lah masa sekolah dulu. Orang kata kanak-kanak yang kelas ni, kelas hujung ni, mostly diorang hyper kan. Ada yang mengatakan mungkin mereka ada ADHD. Sebab kalau yang ni saya pernah dengar, kalau macam budak-budak ADHD ni, kalau mereka memberi tumpuan, diorang macam boleh skor daripada budak normal. Itu betul ke? Boleh. Sebab majoriti kalau kita baca daripada psikologi ataupun medical journal, tahap kecerdasan IQ anak-anak ADHD ni sebenarnya sama je dengan anak-anak yang lain. Cuma mereka ketinggalan tu sebab mereka tu kurang tumpuan, kurang fokus. Maknanya kata mereka mudah di distract, diganggu oleh perkara-perkara lain. Tapi dari segi IQ mereka sama. Cuma sebab mereka kurang tumpuan, jadi apa yang cikgu mengajar tu anak yang biasa ni dapat lebih. Anak ADHD ni kurang dapatlah sebab dia kurang tumpuan. Tapi dari segi IQ sama lebih kurang. Doktor cerita sama macam pengalaman aku mengajar dulu kan. Dia ada budak ni pun sama juga doktor. Tak erti duduk diam. Saya kalau datang sekolah, saya orang kata tebal kat keimanan untuk dia je lebih dalam kelas tu. Kadang tengah mengajar ni, tak tahu ada yang berlari atas meja. Dia lah tu orangnya. Betul. Tapi ada sekali tu kita cubalah, maknanya yang lain kita biar buat kerja sendiri, yang dia tu duduk depan kita. Kita fokuskan lebih. Dia jawapan dia lagi baik daripada yang lain. Tapi kena tarik ada kadang-kadang. Kadang-kadang kiri kanan, kejap-kejap. Sini, tengok sini dulu, tenang dulu. Pujuk dia apa semua. Nak kata dia tu, orang kata apa, otak dia lebih di luar kotak daripada budak lain. Betul, lain macam. Contoh soalan dia? Contoh soalan aku tanya itu? Untuk kat budak tu? Banyak soalan. Tapi soalan simple-simple lah. Kita belajar dalam kelas untuk budak-budak. Tapi apa yang aku nampak tu dia lebih senang lah kecap kalau kita nak fokus dekat dia tu. Kalau tak, kita biar je, tahu-tahu dia terbaring dalam bilik air, berlari atas meja. Betul. Dia bukan masalah, tapi cuma dia ada khas dia. Betul. Sebab tu modifikasi tingkah laku tu sangat penting. Kita betulkan tingkah laku dia daripada kecil, so dia tahu bahawa apa yang dia buat itu tak betul, apa yang dia buat ini betul. So masuk dalam kepala dia simpan perkara tersebut, insya-Allah okey. Macam tadi kata kan, budak kelas ni
ni mungkin ada HD ataupun tak. Sebenarnya dekat Malaysia ni kalau kita tengok dekat sekolah harian biasa, ramai dalam kategori kanak-kanak yang ada masalah tetapi tak didiagnos lebih awal yang menyebabkan bila sampai kat sekolah tu, cikgu Allahu Akbar nak ngajar pun susah, berpeluh habis. Tapi Faham. boleh nak settle juga sebab cikgu yang mengajar tersebut adalah cikgu yang tak ada kemahiran untuk buat penilaian. Betul. Jadi dia duduk dalam kelas biasa, maka mereka akan terus ketinggalan. Sebab tu pentingnya ada guru-guru ECE, ada guru-gurunya pendidikan khas yang mereka tahu akan perkara ini dan boleh membuat penilaian awal. Faham. Kiranya dia bukan satu masalah, cuma dia agak mencabar sikit lah kita nak hadap dengan kanak-kanak yang macam ni. Betul. Betul faham. Sabaran tu sangat luar biasa lah. Memang kena sabar tahap dewa. Betul, kita tak boleh pecah kepala. Betul, pengalaman mengajar budak yang tak tahulah adik-adik, tapi saya klarifikasikan sebagai dia tu hyper lah. Masa ni baru berlaku bulan lepas rasanya buat micro teaching. Ya Allah, budak tu mula masing-masing nampak baik, pendiam. Sekali bila budak-budak bila dah selesa, ya Allah. Dia keluar tu, dia mula keluar. Melompat sana, melompat sini. Masa tu dah macam, ya Allah, ya Rabbi, macam mana aku nak mengacau. Dia punya orang kita kena standby tu, keimanan. Tak dewa macam doktor cakap tadi. Betul. Masalahnya masa tu betul-betul nampak macam budak baik. Nampak macam tak nampak hyper. Mula-mula pun. tenang. Lepas tu bergombak lah mungkin. Itu bukan ADHD. Maksud saya budak hyper lagi macam lebih kurang macam tu ke macam mana? Budak ADHD ni Lagi tu kenal hyper. ke tak kenal ke kepada Sama je. Oh. Sama daripada awal sama je. Orang dah tunjuk dah. Oh. Dia tak kisah orang punya. Dia tak kisah dia. Ada yang macam tu juga aku ni. Itu yang aku cakap tadi. Mungkin boleh percaya yang test tadi tu. Apa tu tadi apa tu ADHD ni, kini benda tu boleh buang ke tak? Ke memang just mampu untuk dikurangkan sahaja? Mampu untuk dikurangkan. Perkara tersebut akan ada dalam diri dia. Tapi kalau buat intervensi awal, modifikasi tingkah laku awal, InsyaAllah dia makin boleh dikurangkan. Dan sebenarnya ramai je budak-budak ADHD yang berjaya. Bila diberi intervensi awal, modifikasi tingkah laku awal, dia faham akan perkara tersebut dan insyaAllah okey je. Tapi masalahnya kita lah, ramai dekat Malaysia ni kita tak lagi ada awareness tentang perkara yang seperti ini yang menyebabkan cikgu biar je lah, orang tak apalah. Mak bapak pun cakap budak-budak dia memang macam ni. Budak ketegang, budak degil tu. Mak bapak pun dah tak apa, memang macam tu perangai dia. Sebenarnya betul, sebenarnya ada cara lah untuk kita atasi benda tu semua. Macam mak bapak kena ambil awareness lebih awal lah. Macam mak ayah ni kena kaji juga isu-isu macam ni. Sebab kadang-kadang dia orang just nampak anak dia orang degil, dan nampak anak dia orang ni macam tak dengar cakap. Kadang-kadang kesian juga tau kat tengok budak-budak. Kalau macam saya tengok kat public lah, kalau macam tengok budak tu kena marah dengan ayah dia ke mak dia kan, sebab tak dengar cakap kan. Kita nak tegur, tapi risau kita pula yang kena marah. Betul, ada. Sebenarnya dia ada cara je lah. Sebab tu kita jemput doktor lagi ni. Biar orang senang faham sikit, lebih dalam lagi. Harap ramai mak bapak tengok Sebab yelah, bila kita tengok budak-budak kena pukul. Sebab budak-budak kadang-kadang yang ADHD ni, kalau tak silap saya, dia macam dia nak buat sesuatu. Tapi dia tak tahu nak buat macam mana, jadi dia main buat je. Dia impulsif. Dia mengikut kata hati. Dia ikut kata hati. Dia nak buat tapi dia tak tahu buat macam mana. Dia just aku ikut naluri aku je. Betul. Sebab tak ada orang betulkan perkara tersebut. Faham. Dia mengikut kata hati dia je lah. Dia tak tahu benda tu salah ataupun betul jika tak diberi modifikasi. Kalau kata benda ni tak boleh, nak lintas jalan kita tengok kiri kanan tu. Benda tu kena buat secara drilling, repetition. Kena berulang kali sebab dia tak safe terus. Dia kadang lalu gitu je. Masuk keluar gitu je. Kadang-kadang masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. So kena buat berkali-kali. Kenal lah orang macam tu. Sentiasa macam kenal aku pun macam kenal. Kalau mak ayah jenis tak tahan, memang dia pukul lah. Betul, kerana ini bagan kan. Tapi kalau mak bapak faham tentang cara didikan awal, bagaimana kita nak buat, nak bantu anak ni daripada awal, mak bapak insyaAllah okey. Tapi sebab awareness tu tak ada. Jadi tugasan kita sebagai pendidik kena bagi kesedaran kepada masyarakat dekat luar sana bahawa anak seperti ni tak semestinya dia akan berlarutan sampai bila-bila. Sebenarnya kalau diberi intervensi awal, bagi rawatan awal kepada dia, sebab rawatan ni boleh diberi dalam berbagai cara. Contohnya rawatan dari segi perubatan. Yang ada ubat. Contohnya kita bagi Ritalin untuk kurangkan dia punya simptom hyperaktif tu. Apa? Ritalin. Ubat tu ubat. Ritalin.
Itu ubat daripada medical doctor bagi untuk kanak-kanak tu consume supaya dia punya tahap hyper tu kurang. Oh, tu ada. Boleh? Ada. Oh, ini baru tahu ni, betul-betul tahu ni. Dia ada juga intervensi dari segi diet. Kurangkan makanan-makanan yang mengandungi gula kepada dia. Faham. Kalau dekat sekolah ataupun budak ni dekat tadika ke, cikgu main bagi makan tapi kandungan gulanya tak dilihat, maka budak dia akan lebih bertenaga lah. Even budak normal pun kalau konsum gula pun. Ini lagi dia ADHD. Betul. Itu yang pening kepala tu. So ubat tu maksud dia bagi dia bertenang sikit lah. Bagi dia bertenang. Kita panggil stimulan. Ubat stimulan ni makna kata ubat penenang. Supaya dia lebih tenang, dia lebih relax, dia lebih santai. Tapi ada kesan sampingan lah sedikit. Ubat yang seperti ini. Tapi kebiasaannya ada orang ambil untuk membantu supaya dia kurang hyper dia tu. Betul-betul. Kita pun yang bila kalau dia kurang hyper, kita pun tenang sikit sebagai mapak. Tak adalah angin je selalu, betul. Dan orang kata ikhtiar lah, kita cubalah. Betul-betul. Satu medium untuk kita ikhtiar. Kalau macam ibu apa yang mana dia, contohlah kalau dia dah nampak lah anak dia kemungkinan ada ADHD. Apa first step yang dia kena buat selain orang kata apa intervensi awal? Apa orang kata apa? Macam jumpa doktor dulu ke atau bincang dengan cikgu dulu ke? Kebiasaannya mak bapak kita buat pengesanan awal ni kebiasaannya umur 3 tahun lah. Start umur 3 tahun, mak ayah dah dapat kesan dah. Anak ini lain macam dia punya aktif dia. Jumpa kepada pakar kanak-kanak, refer kepada doktor, tanya, mereka akan buat thoroughly check up pada anak-anak yang seperti ini. Dan kalau doktor tu sahkan anak kita tu, anak tersebut mengalami ADHD, maka intervensi perlu dibuat. Sebenarnya kalau kat sekolah cikgu dapat kesan dah. Kalau mak bapak dapat kesan, cikgu kebiasaannya dapat kesan dan cikgu lah kena panggil mak ayah. Kena beritahu mak ayah kan. Mak ayah, puan, anak puan ni nampak lain macam sikit. Puan boleh tak bawa refer kepada pakar untuk tengok betul tak anak-anak ni. Sebab dia melibatkan ujian secara komprehensif. Kalau kita tak boleh label macam tu je. Macam contohnya tadi mak kata buah sangat kan. Tapi besar okey je. Bukan ADHD lah. Memang apa doktor kata clumsy tadi lah. Sebab pakar saja yang boleh orang kata labelkan anak ni sama ada ADHD ataupun tak. Kiranya kalau macam nak bawa ke doktor tu, adakah doktor hospital kerajaan biasa ke atau ada tempat-tempat yang khas? Hospital kerajaan. Hospital kerajaan boleh juga kerajaan. Hospital swasta pun dah ada sekarang ni. Dia ada ujian diagnostis yang thoroughly untuk check up anak-anak yang seperti ini. Bila dah terbukti, maka anak tersebut akan dapat satu kad OKU. Kalau mak ayah dia nak, boleh didaftarkan bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat dan banyak kelebihan dia lah bila ada kad tersebut. Faham. Parking fikir kan parking. Penting. Tapi janganlah ambil kesempatan macam tu. Ya Allah. Dan mak ayah kena terima jugalah anak-anak seperti ini bukan boleh diajar terus ataupun dimasukkan terus ke dalam kelas biasa. Dia kena melalui proses masuk ke kelas pemulihan ataupun kelas pendidikan khas. Bila dah diberi intervensi, dah makin okey, baru boleh dimasukkan ataupun diinklusifkan ke dalam kelas biasa. Dia step by step lah orang kata, pelan-pelan lah. Kalau tak nanti cikgu nak kawal 40 orang anak murid, tiba-tiba dia berlari. Macam aku tadi, tiba-tiba seorang di atas meja, sudah pening kepala pula macam mana cerita dia. Dia nasib baik aku tak jumpa lagi dekat tadi kata. Setakat ni orang just buas bila dah selesa je. Faham. Tapi kalau tiba-tiba tu good luck lah orang kata. Alhamdulillah tak jumpa lagi. Tapi harap tak jumpa lah. Tapi memang itulah saya baru nak tanya tadi macam kalau ADHD ni adakah dia ada kad? Dia memang ada kad OKU lah. Boleh buat kad. Boleh buat kad OKU. Boleh tak nak buat lah. Depend pada mak dia lah. Kalau mak dia rasa nak buat, boleh buat kad dan ada kelebihan lah. Ada kad OKU ni. Dia bukan OKU ni kita kategorikan sebagai masalah ketidakupayaan apa benda. Kalau kad OKU biasanya dalam mentaliti orang kita, orang yang ada masalah ketidakupayaan fizikal dan sebagainya kan. Anak-anak yang seperti ini pun juga boleh dikategorikan sebagainya seperti inilah. Dia bukan satu masalah pun, semuanya dia ada ciri khas orang panggil lah. Ciri khas dan perlu buat intervensi awal. Kalau tak buat dia jadi masalah. Dia kalau tak buat jadi masalah, doktor kata macam tu. Doktor cakap contoh. Itu contoh. So, dia macam mana kalau dia ADHD ni dia dapat daripada mak bapak sendiri ke, genetik ke, macam mana kalau daripada doktor? Kalau kita baca medical journal, yes, betul ada pembawaan ataupun
baka dan keturunan lah. Okey. Dan yang keduanya adalah faktor persekitaran jugalah. Faktor persekitaran, contohnya faktor pemakanan, terlebih gula dan sebagainya. Ataupun sebab dekat kita ni, negara kita ni, itu terlebih sangat dengan terdedah dengan lebih, orang kata beratus-ratus chemical setiap hari Betul juga. yang memberi kesan sampingan kepada anak yang dikandung. Faham. Ah, Efek dekat situ lah. dekat situ. Oh. Permulaannya bermula dekat situ. Dari segi kebakaan ataupun faktor keturunan itu adalah daripada apa orang kata pembawaan daripada baka tersebut menyebabkan anak juga seperti itu. Oh, baru aku tahu. Tak sia-sia jemput doktor ini hari. Banyak input Kira-kira lah. baru tahu, kira macam, bukanlah baru tahu, kira macam kita tahu ya chemical tu banyak hari-hari, tapi kita tak tahu pula yang mana chemical yang ada persekitaran kita ni berefek juga pada Bagi ADHD. kesan dekat Ah. HDD, betul? Sebab saya ingatkan ADHD ni hanya daripada genetik saja. Bukan. Kalau nak genetik nak salahkan bapa ke mak tu jenis. Sebab tu kita ada, orang kata doktor kata tadi, intervensi awal. So langkah awal tu kita ambil, kedepannya akan membantu kita lah juga. Bantu kanak-kanak, bantu kita sebagai parent, bantu cikgu, macam tu lah. Tapi cuma kadang-kadang kita bukan tak sedar, tapi lambat lah, kurang ambil tahu pasal benda ni. Sebab anak ADHD ni lahir normal. Hmm. Macam kita, so kita tak nampak. Tengok dia. biasa Nampak je. biasa. Kita tak rasa macam dia ni ada masalah. Cuma nampak macam buah, nampak macam tak dengar kata, macam mak ayah tak reti nak ajar. Macam degil. Faham. Macam tu. So kalau kira kita nak kata kunci dia, kalau mak bapak tu rasa kesabaran tu dah meluap-luap tu, boleh check lah anak tu rasa Betul. dia selalu meluap tu, orang kata kan. Betul. Tengoklah. Kalau kita nampak ciri yang paling ketara yang kita boleh nampaknya adalah impulsivity. Makna kata kalau budak ni nak buat sesuatu, dia tak fikir 2-3 kali. Dia main buat je. Dia nak dia jalan je. Pasal nak pukul-pukul je. Pukul-pukul je. Dia lintah-lintah je. Dia nak ambil pisau, dia ambil pisau. Dia tak tahu benda tu bahaya ke tak bahaya. Bahaya. Seram juga bila dengar bahagian tu. Betul. Kalau yang severe tu, kita tengok mengucap panjang. Kat Malaysia ni banyak tak yang severe? Banyak tak banyak tu saya tak ada statistik yang jelas. Tetapi pertambahan kanak-kanak yang dalam kategori ADHD, autism, Down syndrome makin meningkat setiap tahun. Makin meningkat. Sebab kita terdedah dengan banyak sangat chemical setiap hari. Ni antara cabaran yang ada untuk kita. Betul. Dan pertumbuhan penduduk kita ni pun makin hari makin banyak. So chances ataupun kelahiran anak yang seperti ini, kalau kita tengok statistik, makin meningkat. Faham. Saya jadi macam tertanya, kalau macam kanak-kanak ADHD yang dihantar ke sekolah khas lah kan, adakah dalam satu kelas tu kanak-kanak autism, ADHD and apa lagi penyakit? Down syndrome. Adakah dia orang dalam satu kelas? Dalam satu dikelompokkan di bawah kita panggil kelas pendidikan khas. Jadi macam mana cikgu dia nak fokus mengajar satu ni? Luar biasanya cikgu pendidikan khas ni. Mereka ada intervensi, mereka tahu macam mana nak diagnose, mereka tahu macam mana nak buat, orang kata nak coolkan budak-budak ini ya. Sebab semua different character ni. Autism lain, Down syndrome lain, ADHD lain, multiple disabilities lain. So banyak jenis ketidakupayaan dalam satu kelas yang sama. Walaupun dalam satu kelas tu 8 orang, tapi 8 orang tu rasa 30 orang. Lebih daripada 30 orang. Faham. Sebab saya ada adik istimewa 2 orang. Jadi saya pernah pergi ke sekolah khas. Saya macam, ini Down syndrome, ini CP, ini tak tahulah penyakit budak tu. Tapi macam mana cikgu dia boleh, kau ngajar ni. Macam mana kau boleh bertukar ni? Itu orang panggil kelayakan doktor kan. Okay. Saya pun rasa macam kita dah sampai ke penghujung rancangan lah untuk hari ni. Jadi apa yang kau dapat daripada hari ni? Dapat banyak nak kata dapat tu. So maknanya kalau orang tak faham, boleh ulang-ulang lagi video ni. Tapi sebelum tu nak kata, jangan lupa like dengan subscribe kita punya channel lah. Kita dah jemput doktor kot. Bukan biasa-biasa jemputan kita ini hari. Baru episod 2. Baru episod 2. Dah ada doktor. Kalau lebih-lebih lagi, Syekh Muzaffar. Allahu Akbar. Tinggi impian tapi kita boleh cuba. Jadi terima kasih doktor sebab meluangkan masa untuk memberi mencurahkan ilmu kepada penonton-penonton kita di luar sana. Jadi terima kasih. Tak sia-sia lah kita jemput doktor. Dia orang kata apa, kadang-kadang borak santai ni pun sedikit sebanyak ada ilmu yang kita boleh ambil. Orang kata lelaki borak tak kosong. Mula. Dah clear ni, dah clear lagi. Dia yang cakap, saya tak cakap.
Perempuan borak kosong. Saya dah cakap. Doktor ke? Doktor yang tanya saya tak tahu. Jadi itu sahaja daripada kita hari ini. Jadi Assalamualaikum. Macam mana? Hai penutup lupa dah. Menutup. Tapi sebelum tu jangan lupa doktor, terima kasih banyak luangkan masa untuk kita hari ni, luangkan ilmu yang doktor, sedikit ilmu yang doktor ada. Kalau kita nak buat sebenarnya ni tak cukup satu episod ni. Kalau ikut 5-6 episod ni kita borak ni. Tapi terima kasih. Apa? Kita lama lagi kat sini. Semoganya apa yang doktor cakap ni sedikit sebanyak bagi kesan, bagi kefahaman untuk masyarakat, orang yang tengok video kita ni. Orang ambil apa yang baik, kita ambil, apa yang kurang datang daripada kami sendiri, kesalahan. Kita tutup dengan Assalamualaikum, bye-bye. Ciao. Allahu Akbar. Okay.